hari ini kumpulan kami akan membentangkan nama dan kod khusus penghayatan etika dan peradaban MPU 21032. Tajuk kumpulan kami ialah peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Nama ahli-ahli kumpulan saya adalah saya Veronica Dija, anak Peter Manggai, 20 DPM 22F1048, Gadeline Gordon 20 DPM 22F1036, Muhammad Syazwan 20 DPM 22F1014, Darko Hafizal 20 DPM 22F1020, dan terakhir Sebastian Juan 20 DPM 22F1059. Kenalan bagi tajuk ini ialah definisi tanggungjawab sosial. Pertama, mengakui bahawa pilihan atau pembuatan keputusan dan tingkah laku seseorang memberi kesan kepada alam persekitaran di mana ia tinggal. Kedua, keputusan yang diambil sebagai individu pekerja, majikan rakyat, profesional dan ahli politik memberi impak kepada persekitaran sosial dan fizikal. Ketiga, tanggungjawab sosial sebahagian daripada etika kerana individu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas kewarganegaraan mereka. Bagi peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Pertama, mengetahui dan menghayati kepentingan etika dalam menjalani kehidupan seharian sama ada sebagai pelajar ataupun pekerja. Kedua, memahami dan menghayati kepentingan mereka untuk berperanan aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial bagi mendukung usaha mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan selamat. Dan ketiga, peka dan menyedari tentang pentingnya usaha mengekang amalan tidak beretika. Hai, nama saya Sebastian Juan. Saya akan membentangkan kajian lepas. Kajian ini menguji sama ada penyedia dan pengguna maklumat dalam alam sekitar berbeza pandangan tentang kepentingan maklumat alam sekitar yang menyebabkan wujudnya jurang maklumat, iaitu maklumat yang disediakan tidak dapat memenuhi keperluan pengguna maklumat. Kajian ini juga meneliti sama ada perbezaan ini disebabkan perbezaan nilai etika antara penyedia dengan pengguna maklumat. Teori legitimasi telah digunakan bagi menerangkan jurang maklumat, manakala ideologi etika telah digunakan bagi membincangkan isu etika individu. Data kajian telah dikutip menggunakan soal selidik yang telah dihantar kepada penyedia dan pengguna maklumat. Hasil kajian mendapati terdapat perbezaan pandangan yang signifikan antara penyedia dengan penggunaan maklumat tentang kepentingan maklumat alam sekitar. Hasil kajian juga mendapati terdapat perbezaan nilai etika yang signifikan antara penyedia dengan pengguna maklumat. Oleh itu dapat disimpulkan bahawa perbezaan nilai etika ini menyumbang kepada jurang pelaporan maklumat alam sekitar yang wujud di Malaysia. Hasil kajian ini menyumbang kepada pemahaman tambahan tentang pelaporan maklumat alam sekitar di Malaysia. Kajian lepas seperti Deegan dan Rinkin 1996, Epstein dan Friedman, dan Cormier dan Gordon 2001 melaporkan bahawa maklumat alam sekitar adalah relevan dalam pembuatan keputusan. Namun pelaporan maklumat ini dikatakan masih tidak dapat memenuhi keperluan pengguna maklumat. Thompson 2002, Thompson dan Zarina 2004, Zomlia et al. 2002, Nick Nazli dan Maliah 2004. Ini disebabkan 1. Maklumat yang dilaporkan masih rendah dari segi kualiti dan kuantiti. Lebih banyak melaporkan berita baik berbanding berita buruk. Nick Nazli dan Mazliah 2004. Fenomena ini wujud kerana terdapat perbezaan pendapat di antara penyedia dengan pengguna maklumat tentang kepentingan alam sekitar.
Kepentingan tanggungjawab sosial. Yang pertama ialah memberikan kesan positif kepada perkembangan diri individu dan memberikan banyak impak pembangunan insaniah. Yang kedua, aktiviti tanggungjawab sosial yang dijalankan secara bersama akan mewujudkan rasa persefahaman dan pengukuhan jati diri di dalam suatu kumpulan. Yang ketiga, aktiviti yang dirancang dengan baik akan memberikan impak kesihatan diri dari segi fizikal dan rohani. Yang keempat, aktiviti yang dilaksanakan secara bersama dalam sebuah komuniti berbilang kaum akan memberikan impak toleransi dan ikatan perpaduan yang lebih utuh. Yang terakhir ialah mewujudkan rasa bertimbang rasa dan menyayangi orang lain, khususnya yang kurang upaya serta warga tua. Seterusnya, tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial sebagai rakyat. Yang pertama, tanggungjawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, menjadi ejen moral. Memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekan masyarakat di sekeliling. Yang ketiga, sebagai khalifah, bertanggungjawab dan amanah, iaitu individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara, etika kerja dan manusia yang memiliki watak yang baik. Seterusnya adalah tanggungjawab sosial terhadap profesional ataupun pekerja. Yang pertama, terdapat 6 sifat amanah kepada profesion yang perlu dipegang, iaitu jujur, berterus terang, cekap, tekun, teliti, setia dan menyimpan rahsia. Yang kedua, suasana kekeluargaan, kasih sayang, muafakat dan kebajikan dalam organisasi, menimbulkan keseronokan dalam bekerja. Yang ketiga, prinsip menjaga tanggungjawab sosial kepada pelanggan atau pemegang taruh. Yang keempat, pekerja atau profesional memiliki tanggungjawab sosial kepada masyarakat umum, dipanggil pihak ketiga. Kelima, tanggungjawab sosial yang paling utama ialah memberikan perkhidmatan yang sama kepada semua tanpa mengira agama, warna kulit dan tina fahaman politik dan status sosioekonomi. Dan yang terakhir adalah prinsip tanggungjawab fidusiari seorang pekerja dengan majikannya atau pemegang saham. Sosial terhadap organisasi atau korporat. Yang pertama, kewajiban pengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan juga organisasi. Yang kedua, tanggungjawab sosial korporat (CSR) bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial, sebagai contoh, hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna, dan sebagainya. Yang ketiga, 7 subjek utama tanggungjawab sosial yaitu tadbir untuk organisasi, hak asasi manusia, amalan sekitar, amalan buruh, amalan operasi yang adil, isu-isu pengguna, dan penglibatan dan pembangunan masyarakat. Tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar. Yang pertama, pelanggaran ke atas hukum-hukum ekosistem semula jadi mengganggu keseimbangan ekosistem keseluruhannya yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan masyarakat atau penduduk. Yang kedua, isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan pelbagai pihak sama ada pengguna, peniaga dan masyarakat awam menghayati tanggungjawab sosial dalam menjaga atau memelihara alam sekitar. Yang ketiga, contoh pencemaran air akibat pembuangan sisa-sisa kimia pencemaran amonia dan bahan cemar lain dari kilang-kilang ke sungai-sungai. Di antara kawasan yang teruk tercemar yang pernah dilaporkan ialah di kawasan Pasir Gudang, iaitu Sungai Kim dan Sungai Johor di Johor. Kesimpulan, etika, moral dan akhlak adalah elemen makna emosi dalam manusia. Ia adalah tali-tali pengikat kemanusiaan, social bonding, social cement, hingga terbina hubungan antara manusia, kumpulan negara dan sedunia. Ia perlu dikaji bukan sahaja pada peringkat individu tetapi juga pada peringkat akbar ukmi mikro, institusional, masyarakat sivil dan pihak-pihak berkuasa makro. Okey, sekian, terima kasih. Bagi rujukan kumpulan kami telah merujuk buku Nur Muni Muhammad 2022, Penghayatan Etika dan Peradaban
Subang Jaya 47500, Selangor, Malaysia. Kedua, Abidin Safawan, penyusun 2022, Kamus Besar Bahasa Melayu Kuala Lumpur, Utusan Publication dan Distributors SDN BHD. Tiga, Khairul Aminin bin Saifwan 2022, e-book Etika dan Peradaban dalam Mendukung Tanggungjawab Sosial, Selangor Universiti Kebangsaan Malaysia.